untuk membeli rumah atau kerja ubah elok yang melibatkan beratus ribu dolar. Apakah jalan keluar bagi kita sekiranya kita dikenakan tindakan guaman kerana gagal melunaskan hutang? Untuk memberi panduan dan nasihat guaman tentang topik kita minggu ini ialah peguam undangan kita, Encik Abdul Rahim Sarip. Selamat datang ke studio, Encik Rahim. Selamat pagi. Dan mungkin Encik Rahim tentu tahu tentang topik ataupun tajuk perbincangan kita pada pagi ini. Dan untuk saya memberi peluang kepada anda yang ingin memberi ataupun bertanyakan soalan, sila hubungi kami di 691120. Sekali lagi, topik kita hari ini ialah tanggungjawab kita sebagai pengguna dari segi undang-undang. 691120. Sila hubungi kami sekarang. Dan mungkin Cik Abdul Rahim dapat memulakan sebelum sementara kita menunggu panggilan pertama. Apakah yang harus kita perhatikan apabila kita menandatangi kontrak bayaran ansuran? Baik. Seperti biasa, bila kita menandatangani suatu kontrak ataupun suatu perjanjian, kita mesti faham apa yang kita tandatangani. Kita mesti tahu conditions atau syarat-syarat yang dikenakan terhadap apa yang kita tandatangani itu. Kalau kita beli barang, misalnya kita mesti tahu macam mana cara pembayarannya. Mungkin bayarannya satu bulan berapa dolar. Selain daripada itu, apakah yang akan berlaku jika kita tak bayar bayaran ansuran itu? Boleh tak pihak penjual pergi ke rumah kita ambil barang itu, repossess ataupun merampas barang-barang itu? Ini semua harus kita tahu dan kita faham sebelum kita menandatangani. Kalau tidak, kita tak boleh mengatakan kemudian kita dah sign tapi mengatakan pada hari kemudian tak faham pula. Itu mahkamah tak terimalah. Kerana kita dah sign, kita difahamkan, telah mengetahui isi kandung perjanjian yang kita dah tandatangani. Jadi tak boleh kita mengatakan saya tak faham. Itu mahkamah tak akan terima. Baiklah, dalam satu kontrak perjanjian pengguna dan bayaran ansuran sekiranya apakah tanggungjawab sebagai pengguna dalam kontrak bayaran ansuran selain daripada bayar saja? Bila kita katakan soal bayar ansuran, ini bermakna kita beli barang itu dalam sewa beli. Konsep sewa beli ini atau hire purchase dalam istilah Inggeris ada dia punya makna yang tersendiri. Pada mulanya kita sewa, kita menggunakan barang itu sehingga kita habis bayar. Selepas kita lunaskan kesemua pembayaran, baru kita memiliki. Baru kita beli barang itulah. Jadi hak milik sebelum kita bayar habis masih terletak pada penjual. Kalau kita sudah bayar habis, baru pihak penjual boleh melepaskan barang itu pada kita. Jadi hak milik terletak pada pihak penjual dulu sebelum kita bayar sepenuhnya. Jadi kalau kita sebagai pengguna, kita tak bolehlah jual barang itu. Kita beli daripada safe store dah beli daripada kedai, jual pada orang lain. Itu tak bolehlah kerana barang itu masih hak milik. Harus melunaskan bayaran dulu baru menjadi hak kita baru boleh dijual kembali. Izin pihak penjual, lepas tu baru boleh kita menjual barang itulah kalau kita nak jual. Tapi itulah kewajipan seorang pembeli bila membeli barang secara ansuran. Itu pembelian menerusi bayaran ansuran Kalau kad kredit bagaimana pula? Kad kredit selalunya kita diberi masa tempoh dalam mungkin 30 hari untuk kita melunaskan pembayaran, dan seperti kita sedia maklum, kita dibenarkan bayar mungkin 10% daripada harga ataupun barang yang kita beli itu. Kalau kita tak lunaskan minimum payment ataupun bayaran minima terhadap apa yang kita telah beli, pihak kredit kad selalunya akan tulis kita satu surat supaya lunaskan dengan segera pembayaran minimum. Kalau kita tidak bayar pembayaran minimum ini, dia akan telefon kita. Dia akan menanya, kenapa awak tidak membayar? Kalau awak tidak membayar, kita akan... Barang itu diambil kembali? Bukan. Mereka dalam kredit kad itu bukan sewa beli, bukan hire purchase. Itu kira terus menjual kepada si pembeli, bukan hire purchase. Jadi pihak credit card company telah pun membayarkan kesemua wang itu kepada pihak penjual. Jadi pihak credit card holder ni haruslah membayar kesemua hutang kepada card company.
Jadi kalau tak bayar, dia akan isu surat tuntutan lah, letter of demand. Kalau dia bagi 7 hari, tempoh 7 hari, tak bayar lagi 7 hari, dia mungkin hantar surat saman. Selepas hantar surat saman, tak bayar juga, ya mungkin masalah yang lebih besar akan timbul. Nampaknya Cik Abdul Rahim, kita ada satu panggilan. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, siapa di sana tu? Saya Cik Almi di sini. Almi, ya? Helmi. Helmi. Saya. Okey, sila bertangkan soalan, Helmi. Okey, saya nak bertanya tentang adik saya ni yang ada mengambil vacuum cleaner. Dia ada hutang vacuum cleaner tu, jumlah tu lagi 2,500 tau. Jadi adik saya mengatakan yang dia sudah terima surat mahkamah untuk pergi dibicarakan. Boleh tak sekiranya kalau adik saya nak membayar ansuran balik semula dengan mereka? Bagaimana Cik Abdul Rahim? Ini terpulang kepada pihak penjual. Apa yang pihak penjual mahukan adalah pembayaran ansuran setiap bulan. Jadi bila kita default ataupun tak membayar ansuran, pihak pembeli atau penjual boleh ambil tindakan seperti apa yang berlaku di sini. Jadi apa yang saya sarankan di sini, mungkin pihak pembeli harus jumpa penjual ataupun salesman dia supaya membincangkan macam mana cara yang lebih baik untuk membayar. Selalunya pihak penjual mahukan wangnya. Ya, mereka mungkin beri kelonggaran dalam masa sekarang ni soal kegawatan dan sebagainya. Pihak penjual mungkin beri kita kelonggaran supaya menambahkan masa pinjaman ataupun mengurangkan jumlah yang dibayar tiap bulan oleh kerana sukar nak membayar. Jadi saranan saya, jumpa pihak penjual supaya boleh membincangkan satu plan yang baru, satu cara yang baru untuk membayar hutang itu. Tapi sekiranya kalau si penjual itu tidak mahu bayaran ansuran diteruskan, apakah jalan yang paling baik sekali? Di sini kalau kes itu telah pun diketengahkan ke mahkamah, di sana ada seorang mediator ataupun seorang pengantara lah yang boleh selesaikan perkara ini dengan membawa kedua pihak dan berbincang soal itu. Jadi pihak mahkamah mungkin menyarankan ataupun mencadangkan kepada pihak pembeli ataupun penjual supaya lebih bersikap tolak ansur supaya dapat dihuraikan. Kerana kalau pihak pembeli tak boleh bayar, pihak penjual pun rugi. Jadi lebih baik dapat sedikit daripada tak langsung dapat daripada pihak pembeli. Ya, mudah-mudahan adik Jelmi dapat selesaikan masalah ini. Kita teruskan dengan panggilan seterusnya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa di sana tu? Eddie daripada Tampines. Eddie, ya? Saya. Okey, apakah soalan Eddie? Soalan saya nak tanya berkenaan ini HPS, Home Renovation Loan. Iaitu di mana saya ambil di salah sebuah bank lah. Jadi pinjaman tadi saya bayar tanpa lapse lah. Itu saya tak pernah lapse ataupun bayaran tadi cukup. Tiba-tiba je dia orang minta upfront money. Itu just because of the economic downturn, interest rate going up. So saya dah cuba berunding lah agar upfront money tadi dapat dicampurkan dengan balance ataupun dapat dibayar dengan lebih panjang, tapi nampaknya tidak lah kan. Pasal mereka dah hantar lawyer letter, suruh saya settle semua. Kalau tidak saya akan disuruh declare bankruptcy lah. Jadi saya nak tanya ni, ada tak apa perjalanan yang dapat saya lakukan selain daripada declare bankruptcy ni? Ini satu soalan yang penting ya. Kerana sekarang dalam keadaan kegawatan ekonomi ini, pihak bank dan pihak institusi keuangan mereka akan ambil kira berapa hutang yang kita ada sekarang dan tengok adakah pihak peminjam tu dapat membayar hutangnya. Kalau mereka dapati yang ini hutang ini sukar nak dibayar ataupun harga loan dengan harga renovation tu lebih tinggi, pihak bank mungkin memanggil balik hutang itu walaupun tak ada default. Jadi ini hak bank untuk membuat demikian kerana itu tertera dalam surat pinjaman atau renovation loan yang kita ambil. Mereka boleh memanggil balik ke semua wang yang mereka pinjamkan kalau mereka fikir yang pihak pembeli ini ataupun peminjam ni susah nak melunaskan. Jadi soal
nak dibuat bankrupt tu terpulang pada pihak bank lah. Pihak bank boleh yang seperti berlaku di sini pergi ke mahkamah untuk tuntut segala hutang yang telah diberikan. Lagi sekali pihak peminjam harus di sini dah pun ditengahkan ke mahkamah supaya mungkin mengambil peguam lah untuk cuba berbincang dengan pihak bank untuk menyenangkan ataupun memudahkan dia membayar baki hutang itu. Dalam soal bankruptcy ataupun muflis ini apakah takrifan sebenarnya seorang muflis ataupun diisytiharkan muflis? Muflis atau bankruptcy yang kita sering dengar di surat khabar ni bermakna yang kita tidak boleh bayar hutang kita sepenuhnya lah. Dan pihak peminjam mengambil tindakan di mahkamah untuk declare, mengisytiharkan kita sebagai bankrupt. Jadi kalau kita diisytiharkan sebagai bankrupt, muflis, status kita dah bertukar. Kita dah dijadikan bankrupt dan banyak perkara yang kita tak boleh buat sebagai bankrupt. Antaranya adalah kita tidak boleh membuat perjanjian, kontrak. Kita tak boleh yang seperti berlaku beli dan jual rumah. Kalau kita bankrupt, rumah HDB kita walaupun tak ditarik, bila kita hendak menjual seumpamanya atau membeli, kita harus melunaskan hutang kita sebelum dibenarkan untuk membeli atau menjual rumah HDB. Itu satu akibat daripada diisytiharkan muflis. Satu lagi akibat adalah kita harus setiap kali nak keluar negeri mesti memberitahu pihak official assignee, pihak satu department untuk untuk keluar dari Singapura. Jadi itu satu perkara yang leceh lah. Apakah itu perlu? Perlu. Kalau kita tidak meminta izin daripada OA, official assignee, kita melakukan kesalahan lah. Dan tindakan boleh diambil. Dan juga kita tak boleh menjadi director of sebuah syarikat. Banyak disqualification lah. Kita tidak dibenarkan membuat beberapa perkara kerana kita diisytiharkan sebagai muflis. Kerana istilah muflis ini sangat penting. Jadi pengisytiharan muflis itu berapa lama agaknya kita harus membebani sebagai seorang muflis? Adakah selepas kita dapat sedikit wang dan kita membayar hutang, baru pengisytiharan itu diambil kembali atau bagaimana? Untuk menarik balik pengisytiharan ini, kita harus melunaskan hutang-hutang yang telah terada. Dan kalau pihak kreditor sanggup mungkin menerima separuh daripada hutangnya dan benarkan, izinkan pihak muflis ini untuk menarik balik bankruptcy-nya, itu boleh. Satu lagi, baru-baru ini undang-undang telah pun diubah apabila seorang itu diisytiharkan muflis dalam 5 tahun, pihak OA ada kuasa lah untuk membatalkan sendiri keadaan itu walaupun hutang itu tak terbayar, tapi tak selebih daripada 250,000. 250,000. Jadi selepas 5 tahun pihak OA ada discretion, ada kelonggaran untuk melepaskan seorang itu daripada bankrupt lah. Nampaknya Encik Abdul Rahim, perbincangan kita ni sangat menarik sekali ya. Satu lagi panggilan. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, siapa di sana tu? Nama saya Ina. Ina Saya. Mungkin apakah soalan Ina pagi ini? Soalan saya ialah saya telah mengambil perabot di sebuah syarikat lah. Jadi oleh kerana rumah baru saya akan siap tahun depan, jadi perabot je saya tak ambil dulu untuk tahun hadapan lah. Jadi semasa saya nak membeli perabot ni, jual ni memujuk saya lah bermacam-macam cara untuk ambil hati pelanggan. Jadi dengan serta-merta saya tengah pun macam bagus gitu. Jadi saya pun sign lah, dan dia pun minta saya kalau kabut depositnya lah, so membayar dahulu. Dan lepas tu bulan-bulan bayar angsuran. Jadi dia tak maksud saya, dia tak memberitahu saya segala isyarat-isyarat yang terletak di dalam surat tu. Jadi saya pun sign sajalah. Jadi bila dah ekonomi merosot gini, dan suami saya pun maklumlah tak mampu nak bayar. Jadi saya nak withdraw balik, dan saya suruh suami saya pergi kedai tu lah. Jadi kata dia, awak tak baca surat kat belakang Jadi saya pun terperanjat. Jadi saya baca, alamak, macam-macam kondisi. Kenapa dia tak bilang saya kondisi yang ini? Itu buat saya sangat marah kan. Para bercakap penjual lah sekarang. Jadi
apa yang harus saya lakukan dalam keadaan macam ni. Okey, Itu terima saja. kasih. Terima kasih Ina. Sama. Jadi dalam perkara begini, siapakah yang bersalah? Adakah Ina yang ataupun si penjual itu yang tidak memberi keterangan lanjut tentang kontrak ataupun syarat-syarat? Ya, kita sering dengar di mana pihak penjual, sales people sangat agresif. Mereka mahukan pihak pembeli menandatangani lah secepat mungkin apa yang kita telah jual. Dan saya katakan sekali lagi, bila kita menandatangani atau sign suatu dokumen, kita harus berhati. Kita harus tahu apa yang kita sign. Jadi kalau kita mengatakan kita tak faham ataupun kita tak tahu apa yang kita sign, susahlah mahkamah nak percaya. Jadi kita cuba, boleh juga mungkin ketengahkan apa tu pandangan pada mahkamah yang kita tak faham, tapi pulanglah pada mahkamah supaya nak dengar apa tu jawapan kita ataupun tidak. Tapi kalau kita sudah sign, payahlah kita nak tarik balik apa yang telah kita signkan tadi. Tentang sebabnya kenapa tadi si pendengar Cik Ina kita mengatakan yang dia oleh kerana keadaan ekonomi yang kurang baik, dia tak nak ambil barang, withdraw. Itu tak adil lah pada pihak si penjual pada masa beli itu dia boleh mampu nak bayar, tapi sekarang oleh kerana keadaan berubah tak mampu nak bayar. Jadi mungkin kepada pihak penjual tak adil sangatlah. Kalau argumentnya ataupun bangkangannya adalah kerana dia tak faham apa yang isi kandung kontrak itu, itu lain perkara lah. Mungkin dia boleh pergi ke pihak kes, pihak kes, Consumer Association untuk membuat aduan. Mungkin pihak sana boleh bantu panggil pihak penjual, duduk dan bicara macam mana kita boleh huraikan. Jadi saranan Cik Abdul Rahim, kita harus baca dan fahami betul-betul syarat-syarat dalam sebuah kontrak. Itu yang penting. Itu yang penting. Satu lagi panggilan. Selamat pagi. Selamat pagi. Siapa di sana? Saya Ardila. Ardila. Saya. Apakah soalan Ardila pagi ni? Begini, saya bukan sebagai pembeli, tapi sebagai penjamin. Jadi sekarang pembelinya dah menghilangkan diri, beli sebuah kereta. Jadi saya sebagai penjamin, saya terpaksa bayar hutangnya, melunaskan hutangnya. Jadi soalan saya, boleh tak saya ambil legal action terhadap pembeli ni? Pembeli Saya. Okey, terima kasih Adila. Bagaimana Encik Abdul Rahim? Satu lagi perkara yang sering berlaku bila kita nak beli satu barang yang harganya mahal, pihak penjual mahukan garantor. Jadi di sini pihak pendengar tadi dijadikan garantor. Jadi bila pembeli tak boleh bayar, pihak penjual akan lihat pada pihak garantor lah untuk bayar. Di sini pihak garantor harus bayar kerana dia dah sign satu surat garanti mengatakan yang dia akan menjamin membayar hutang jika si pembeli itu tak melunaskan hutangnya. Jadi dia tersekatlah, dia tak boleh mengatakan dia tak faham sebagainya lah. Jadi soal garanti ni, kalau beliau hendak ambil tindakan terhadap pembeli, boleh. Beliau boleh mengambil tindakan terhadap pembeli supaya melunaskan apa yang beliau telah bayar kepada pihak penjual. Dia boleh claim, boleh tuntut daripada pihak pembeli. Tapi kalau sudah hilang tu satu perkara nak cari dulu sebelum ambil tindakan kepada pembeli itu. Jadi kita tahulah di mana tinggal pihak pembeli tu lah. Tak dapat cari, tak dapat duit lah. Okey, satu tanggungjawab besar sebagai seorang guarantor. Ya, itu pun saya ingin tekankan di sini. Guarantor ni tugasnya atau penjamin tu sangat serius lah. Kalau harga tu lebih sangat tinggi dan bila pembeli tak mahu bayar, kita harus membayarnya. Dan kalau kita tak bayar, dia akan buat kita bankrupt juga. Jadi dia punya akibatnya sangat serius juga satu lagi panggilan. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Siapa di sana tu? Saya Osman Husin dari Isun. Dari Isun? Ya. Apa khabar Cik Osman? Baik. Okey. Saya nak tanya pada Cik. Saya ada satu adik ipar. Dia ada kredit gold card, kredit gold card. Dan dia dah pakai boleh jadi dalam 1,000 lebih. Jadi gold card punya tempat tu hantar surat pada kami. Tapi adik ipar saya tu dah meninggal dunia. Habis bagaimana berkenaan duit itu? Siapa yang akan membayar? Membayar, kita membayar ataupun dihapuskan gitulah. Okey, terima kasih Cik Osman. Sama-sama. Ya, hutang mesti dibayar. Susah nak dihapuskan. Di sini apabila
pihak credit card holder ni telah meninggal dunia, ada hutang $1,000, itu harus dibayar oleh pihak estate. Pihak waris lah untuk membayarnya. Daripada apa harta yang dia ada, dia harus melunaskan wang ini kepada pihak card company itulah. Jadi pihak card company mungkin akan mengadukan tuntutan terhadap estate ataupun waris. Orang yang meninggal ni lah. Jadi tak kalau pihak company ni tak nak teruskan juga, terpulang pada mereka lah. Tapi dalam segi undang-undang, mereka bolehlah tuntut terhadap estate. Tapi bolehlah kita jumpa mungkin secara ihsan ataupun simpati jadi dihapuskan. Pernah berlaku seperti begitu? Ya, kita tengok jumlahnya. Jumlahnya tak seberapa, $1,000. Mungkin pihak company ni tak mahulah secara simpati yang awak katakan tadi, tak mahu teruskan mungkin. Jadi yang sebaiknya jumpalah pihak company ni dan terangkan dengan secara baik ini yang telah berlaku. Kalau kita mampu, kita bayar. Tapi kalau estate tak ada duit misalnya kan, jadi tak terbayarlah gitu. Ya, mungkin Cik Osman dapat selesaikan masalah itu. Dan satu lagi panggilan halo, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Siapa di sana tu? Saya Maya dari Bishan. Ismail dari Bishan? Ya. Okey. Saya nak menanyakan kalau sekiranya saya beli kereta, kan bila kita sign dia punya dokumen kan, tapi kita dah mengatakan dengan ejen tu, katakan masa sebulan monthly kita can afford about macam 600-700 gitulah. Jadi dia cakap okey, no problem, kita boleh aturkan kita boleh arrange. Jadi saya sign itu leasing company punya lah kan. Dia leasing company tu of course dia tak ada state kan yang monthly monthly installment tu berapa, belum lagi lah. Jadi saya dah sign. Jadi bila nak collect itu kunci kereta, dia mengatakan leasing company tak agree. Dia cakap 1 month you must pay about $1,200 gitulah. Dah tentu luar kemampuan lah. Jadi boleh tak macam cara ni, boleh tak saya take action against ni company lah? Si penjual kereta ni? Ni penjual kereta ni. Boleh tak saya proceed lah legal action? Okey, terima kasih Cik Ismail. Ya, terima kasih. Saya serahkan soalan itu kepada Cik Rahim. Ya, tentang ambil tindakan ni kita harus faham kalau pihak penjual ni telah memberikan kita maklumat yang salah, ataupun dipanggil misrepresentation, dia mengatakan pada mulanya boleh dapat pinjaman sebanyak $600 sebulan, tapi sekarang didapati pihak leasing company tak membenarkan. Jadi kalau nak ambil tindakan, saya fikir harus tujukan kepada pihak company kereta ni yang menjual, kerana mereka telah memberi maklumat yang salah kepada si pembeli ni lah. Jadi saya fikir kalau ambil tindakan mungkin boleh terhadap pihak company ni yang memberikan maklumat yang salah. Akibat maklumat yang salah, bila membeli kereta ni tapi pada akhirnya tak dapat membeli kerana tak mampu nak bayar wang bulanan, wang angsuran. Mudah-mudahan para penonton sekalian, apa yang telah dibentangkan dalam perbincangan Bicara Hati kita pagi ini dapat kita manfaatkan. Dan terima kasih Cik Abdul Rahim, terima kasih kerana sudi bersama kita pagi ini. Kami harap anda dapat terus bersama kami selepas ini. Kita ada segmen-segmen yang menarik. Tapi jangan lupa ada lagi kuis-kuis dan hadiah-hadiah yang dapat dimenangi. Selamat pagi Singapura. Hey, quick, change the disc. Now from Pioneer, a video CD player that loads 1, 2 video CDs for uninterrupted viewing and plays Laserdisc for Dolby Digital Cinematic Experience.